topik 1 dan 4 ni adalah benda yang amat-amat penting. Bukannya kepada market dynamic, kira sequence, faham elite wave. Itu semua adalah sampingan. Ya. Wassalam Galih. Galih tadi pun tanya saya mengenai ada orang bertanya kepada beliau lah berkenaan dengan teknik. Ya. Teknik tu cuma semua teknik bagus sekali. Seriously. Apa-apa juga teknik adalah bagus ya, asalkan lengkap. Maksudnya macam mana kita nak tentukan arah, macam mana kita masuk, macam mana kita keluar dan macam mana kita manage ya satu posisi ya. Tetapi yang penting sebenarnya adalah kita nak tahu prestasi satu sistem tu, anda kena ikut. Wassalam Rosdi. Nak ikut satu teknik tu payah. Sebab ramai kita ni ada macam-macam teknik. Ya? Kadang-kadang kita trade, kita lihat satu pergerakan tu dah naik, dah ikut arah kita. Lepas tu keluar something yang dalam teknik lain menyatakan itu dah nak reverse. Kita pun dah mula goyang. Sedangkan teknik yang kita ikut yang pertama tadi masih menyatakan masih ada nak pergi. Ya? Jadi benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni lah yang payahnya. Jadi nak disiplin tu. Ramai yang tanya macam mana nak konsisten dalam trading. Anda tak nak konsisten dalam trading. Anda nak lebih banyak. Anda tak nak, orang tak nak bekerja, tak nak bisnes, nak dapat yang sama. Orang nak dapat lebih banyak. Okey? Semua orang trade, dia nak dapat lebih banyak. Dia tak nak trade untuk dapat jumlah yang sama. Kita mungkin nyatakan 1,000 tu cukuplah, 2,000 cukuplah sebulan. Kan? Itu bohong. Itu bohong. Wassalam Alif. Dia lebih kepada, semua orang nak lebih banyak. Tak ada orang nak cukup banyak ni. Tak ada cukup. Tak ada istilah cukup. Dalam dagangan ni tak ada istilah cukup. Yang ada adalah yang anda nak buat konsisten adalah kepada mengurangkan kesilapan. Benda tu yang payah nak buat. Salam siang Sunbi. Jadi topik kita mulai hari ini sebanyak 4 siri adalah pembentukan minda pedagang atas talian. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap dewis tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey. Jadi nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Konsep yang saya cuba bawa kepada anda semua, wassalam Yus, konsep yang saya cuba bawa kepada anda semua adalah ini. Melabur dalam dagangan. Ada yang basically saya lihat dalam kebanyakan kita ni, saya nampak ada dua kumpulan. Yang pertama adalah mereka yang trade duit ataupun dana sendiri. Okey. Yang kedua adalah dah ramai yang tahu, sebenarnya benda ni dah lama, iaitu kepada trade prop. Saya tak nak kira yang ketiga. Yang ketiga bagi saya itu bukan satu yang sihat. Yang ketiga adalah dia trade duit orang. Saya tak setuju dengan benda tu. Anda trade, kalau anda seorang retail trader, trade duit anda sendiri. Anda nak lama dalam bidang ni, jangan pinjam duit, jangan ambil duit orang, trade duit sendiri. Tapi masalahnya bang, saya tak ada modal. Trade kecil. Tak ada duit langsung. Jangan trade. Trade demo. Jangan trade account real. Trade demo. Okey, jangan trade. Anda perlukan duit untuk buat duit. Basic dia dalam pelaburan, dalam perniagaan, anda perlukan duit untuk buat duit. Jadi macam tu orang tak ada duit, tak boleh trade. Tak boleh. Jawapan saya simple. Tak boleh. Okey?
Sebab anda tak ada duit. Anda tak ada duit, anda tak dapat ambil risiko kepada duit yang anda tak ada. Okay, basically saya nampak kumpulan yang ramai ikut ni, kita ada dua. Yang pertama adalah trade dana sendiri. Yang kedua adalah trade prop. Okay. Ni dia bayar fee dan lepas tu dia dapat satu amount dan ada apa perkongsian kepada keuntungan. Okay. Jadi yang dekat XM tak ada prop. Masa ini tak ada prop. Yang bestnya, okay, ramai dah mula sedar bila dia start buat prop mengenai konsep drawdown. Okay, betapa pentingnya menjaga drawdown. Okay, itu kunci dia kepada anda nak berjaya dalam trading ni. Bukannya kepada ini. Ni masalahnya. Fokus kita kat mana? Iaitu fokus kepada profit. Lepas tu kita tak dapat nak fokus kepada profit. Profit adalah salah satu daripada objektif. Duit orang sama tak dengan sama, dia cuma high net worth punya individu. Masalahnya yang buat hedge fund kononnya, tapi dia buat surf trade tanpa lesen dan ambil duit orang. Dalam erti kata lain, itu pool account. Saya amat-amat against benda tu. Saya amat-amat against benda tu. Saya tak setuju langsung dengan benda tu. Hedge fund otai, itu bukan hedge fund pun kali. Wassalam Atirah. Saya memang tak setuju langsung. Saya memang tak setuju langsung. Unless anda ada lesen dan industri kita ni banyak kotor sebab benda tu lah. Industri retail. Bukan hanya dekat currency. Saham ke, komoditi ke, apa ke, sama je. Okay. Satu dana, bila anda melihat kepada nak invest ataupun nak letak duit kat mana-mana dana, PEM tu adalah copy trade, salah satu daripada kaedah copy trade system. Okey, macam ni. Bila anda melihat dan nak invest kepada satu investment punya ni, investment punya produk lah. Investment produk, kita letak investment produk. Kalau everything dalam investment tu pergi kepada benda yang terdedah kepada pergerakan pasaran. Contohnya, kita letak 1,000. Kita letak 1,000. Everything goes into trading. Goes into benda yang benda yang macam copy trade, macam PEM, macam MEM, apa-apa juga nama lah. Wassalam azim. Okey. Anda kena tanya dulu, 1,000 ni dalam portfolio anda, kalau 100% anda letakkan kepada trading, the moment anda letak duit tu dalam satu investment product dan ia purely kepada trading, anda anggap 1,000 ni dah habis, tak ada. Kalau anda boleh buat benda tu dan bila itu kerugian, anda tak tanya, oh rugi, habis kau kena ganti duit aku, tak payah. Boleh? Itu dia. Simple. Bila kita bercakap mengenai pengurusan satu investment portfolio, investment product, ia hendaklah dibahagikan kepada dua. Yang saya duk cerita hari-hari, tiap kali kita cover topik ni, iaitu pasif dan aktif. Okey? Pasif dan aktif, dan bergantung kepada jenis orang masuk dekat investment product tu, adakah dia fokus
fokus kepada growth ataupun value. Maksudnya kat sini banyak kepada harga. Harga naik, harga turun dan lain-lain. Manakala kepada value lebih bersifat shorter term, longer term, dan growth dan dia adalah lebih perlahan. Sekejap check notification ni keluar, tak tahu macam mana nak cancelkan dia. Okey. Sebab itu saya, kalau anda been following apa yang kita duk discuss dalam ni, bila kita bercakap mengenai trading, anda tak dapat melihat trading ni, sebab ramai yang lihat trading ni part-time, betul, tak kisah part-time ataupun full-time, itu tak kisah, itu cuma kepada masa. Tetapi anda kena faham, ini bukan bidang main-main. Ia adalah something yang serius, ia adalah satu perniagaan yang anda tak dapat buat bila ada masa aku buat, bila tak ada masa aku tak buat, dan ia hendaklah diletakkan dalam jadual harian. Dia tak dapat, bila free aku tengok chart lah, bila tak free aku tak tengok chart, tak dapat. Tulis elok-elok, tak apa. Bukan di YouTube saya kali. Kalau YouTube saya jaga. Faham? Sebab itu saya duk tekankan kepada benda ni. Di mana trading ni, ia bukannya satu hobi. Ia bukan, anda tak dapat lihat dia hobi. Hobi ni kita minat dan ia adalah something yang cost duit. Merugikan. Tak adalah merugikan. Ia ada something yang anda expect untuk spend instead of expect untuk earn. Dia ada beza. Expect untuk berbelanja berbanding untuk terima. Tu beza dia. Jadi kena jadi full time. Tak payah jadi full time. Tapi rancangkan. Bila the moment anda tengok trading ni mudah. Dia mudah. Dia mudah. Yang tak mudahnya adalah nak buat benda berulang. Itu yang tak mudahnya. Nak disiplin nak buat dia. Itu yang tak mudahnya. Jadi di sinilah saya nak bawa kepada anda semua konsep melabur dalam dagangan. Fahamkan sebagai seorang retail trader, anda bukannya bekerja sebagai trader. Anda adalah pemilik satu online business. Anda adalah pemilik satu perniagaan maya. Kalau anda trade maya lah macam yang kita buat ni, anda adalah seorang pemilik perniagaan maya. Okey? Kena faham benda ni. Apa beza dekat sini? Bagi seorang yang bekerja, anda tahu by end of the month anda akan dapat sekian jumlah dan whatever extra adalah extra kepada anda. Tetapi anda akan dapat bulan-bulan jumlah yang sama, itu pasti sebab anda bekerja. Dekat sini, apa yang anda cuba buat adalah sebanyak mungkin income, pendapatan, perolehan. Anda akan letak satu jumlah sebagai sasaran, tapi anda tak expect untuk dapat jumlah berkenaan. Contoh macam ni lah, gaji anda 5,000 sebulan dekat sini. Anda tahu by hujung bulan, apa-apa pun anda terima 5,000. Yang dekat sini, anda mungkin letak target 5,000, tapi anda nak lebih lagi. Yang sebelah sini. Okey. Nombor 2, risiko. Risiko yang dekat sini adalah sama ada hilang kerja, ataupun bisnes tu tutup. Hilang kerja lah juga. Yang sebelah sini, risiko dia adalah kepada risiko yang kita tentukan.
kita yang tentukan berapa banyak risiko yang kita sanggup ambil untuk nak buat duit sebanyak mungkin. Di sinilah benda yang paling anda tekankan apabila berdagang adalah penentuan risiko. Macam mana anda nak tahu anda ambil risiko yang betul dalam trading? Tu dia. Dia tak ada satu jumlah yang betul kepada semua orang. Tak ada. Oh, ada 1,000 buka 0.1 lot. Ada 100 buka 0.01. Ada 10,000 trade 1%. Wassalam, Ustaz. Tolong minta maaf, itu tak betul. Itu tak betul. Itu tak applicable kepada semua orang. Dan dia tak applicable kepada semua instrumen. 0.1 lot US30 tak sama dengan 0.1 lot untuk euro US dollar. Simple. Boleh? 0.1 lot gold tak sama dengan 0.1 lot euro JPY. Boleh? Jadi itu tak applicable. Fahamkan bahawa anda sedang buat bisnes online. Dan dah okey sikit. Okey. Fahamkan anda sedang buat bisnes online. Bila anda bayangkan anda buka satu kedai. Okey, tak kisah anda buat dia full time ataupun buat part time. Okey, tak kisah. Anda buat part time ataupun buat full time, tak kisah. Okey? Yang anda nak lihat adalah bila anda nak buka satu kedai tu, okey, suara okey. Cikgu yang kacak sangkut-sangkut alamat gambar. Suara jelas. Okey, okey. Saya continue je lah video kita sangkut-sangkut. So dekat saya speed dia okey. Saya duk monitor juga. Sebab minggu lepas ada problem kan. Duk tengok juga apa ke cerita dia. Okey. Fahamkan bahawa anda sedang buat satu bisnes online. Di mana anda akan memulakan satu... Bila kita bercakap mengenai bisnes, bisnes tu satu pelaburan. Sama seperti yang saya cerita mengenai investment product tadi. Anda akan bahagikan dan buat bajet anda. Buatkan bajet anda. Dan ini adalah apa plan, apa proses yang anda perlu lakukan apabila anda nak memulakan perniagaan online anda ni. Yang pertama adalah anda lihat apa yang ada pada anda yang anda boleh offer kepada pasaran untuk nak dapat keuntungan daripada pasaran tu. Anda pandai buat nasi lemak. Anda pandai buat mi goreng. Anda pandai buat cucur pisang. Anda pandai. Itu adalah produk yang anda boleh jual untuk nak dapatkan keuntungan daripada pasaran. Dan apabila anda melihat kepada apa yang anda ada, okey. Apabila anda melihat kepada apa yang anda ada, di sinilah bila anda melakukan inventory diri. Anda lihat apa yang anda ada. Yang pertama kepada produk itu sendiri. Dan kepada perniagaan yang anda akan ceburi. Apakah kepercayaan anda kepada bidang tu, kepada perniagaan tu? Yang pertama adalah penetapan kepercayaan. Ini adalah apa yang paling penting. Anda tak letakkan harapan setinggi gunung. Faham? Anda boleh letakkan satu yang tinggi. Tetapi make sure dia achievable. Dan sebabnya anda kena letakkan something yang masuk akal lah. Simple. In other words, letakkan benda yang masuk akal. Macam ni. Ramai yang akan lihat benda-benda magic dalam trading ni. Ramai suka dengar benda-benda magic. Kan? Letak 100 jadi 1,000. Magic ke tu? Letak 1,000 jadi 50,000. Magic ke tu? Kan?
The moment anda dengar something tu terlalu wow, jaga-jaga. Simple je. The moment anda tengok something tu terlalu menakjubkan, jaga-jaga. Itu je. Konsep dia simple je. Sama ada over leverage, sama ada over trade, ataupun mengambil risiko yang tinggi. Itu je. 3 cara untuk nak dapatkan untung besar dalam trading ni simple. Yang pertama, leverage tinggi. Macam Nissim. Ramai pun Nissim. Bila kita nampak something yang terlalu wow. Contoh, 50% tahun tu tinggi tau. Kan? Anda ada RM100. Lepas tu anda boleh untung RM50 setahun. Itu tinggi. Itu 50%. Bayangkan ASB bagi anda 50%. Boleh buat? Boleh. Boleh. Tapi fahamkan nombor 1, anda sedang mengambil leverage tinggi. Nombor 2, anda sedang sama ada masuk posisi terlampau banyak. Nombor 3, anda sedang mengambil risiko kepada satu trade terlalu tinggi. Itu je. Wassalam Kimi. 3 tu je. Jadi berapa yang sesuai? Berapa risiko yang anda sanggup ambil? Itu je. Dia tak ada benda yang betul kepada semua orang. Simple. Sebab itu, anda lihat dan tuliskan latihan kepercayaan yang akan saya kongsikan dalam sesi esok dan juga pada sesi hari ini. Yang kedua adalah tetapkan berapa sebenarnya modal yang anda akan letakkan dalam portfolio investment. Buatlah portfolio investment. Ramai kita dah ada benda ni, cuma kita tak plan dia. Ramai dah ada ASB, kita letakkanlah tabung haji. Saya tak letak tabung haji dalam ni, tetapi dan reksadana tadi, mutual fund, or whatever yang anda melabur untuk jangka panjang. Anda tak payah tengok dia, tahu-tahu hujung tahun tengok ada berapa. Tuliskan berapa yang anda dah ada. Buat bajet anda untuk paling kurang, paling rendah time frame dia adalah setahun. Jangan trade hujung bulan ni aku ada lebih banyak ni, aku trade depo. Jangan buat benda tu. Tolong jangan buat benda tu. Buang masa anda. Itu yang saya cerita hobi tadi. Kalau anda buat benda tu, itu bukan trading. Itu adalah hobi. Jadi jadilah, tak jadi tak jadilah. Continue buat apa yang anda buat sekarang. Sampailah anda berhenti. Sebab dah tak mengarut. Dia berhenti apabila dia trader yang hujung bulan dia ada $50, $100 untuk depo. Ni cerita lazim. Ramainya dia akan frust dengan trading. Bukan bila dia duk gagal, itu okey. Sebab dia tak, memang dia expect untuk berjaya dan majority cerita dia gagal. Trader macam tu, dia akan berhenti trade bila dia buat macam ni. Dia ada $100 contoh. Dan $100 ni dia trade jadi besar. Mungkin jadi 5,000. Dia grow. Lepas tu 5,000 ni hangus. Kena ada app. Saya tulis dia, Yus. Tak payah app. Tahun 60-an, 70-an, 80-an, okey je. Orang buat tak payah ada app pun. Saya tulis dia dekat phone. Boleh, zaman ni dah ada app. Baguslah. Saya yang bab itu saya masih old school. Okey? Yang trader yang jenis macam ni lah yang dia akan stop trading. Mengarut katanya. Ni yang selalu jadi. Dia asal kecil tadi, dia grow, lepas tu habis. Masa tu baru dia berhenti. Baru dia sedar, aku tak boleh trade. Lepas tu macam-macam lah. Ini haram, ini halal, ini bagus. Lepas tu dia pindah instrumen, dia pindah asset class,
Dan dia mula bercerita pasal risiko, dia mula bercerita pasal mengkaji fundamental. Betul? Pernah biasa dengar tak benda macam ni? Biasa dengar tak benda macam ni? Masalahnya, selagi anda buat benda yang hujung bulan ni aku ada 100, ada-adalah, tak trade, jadilah. Untunglah, tak ada lah. Anda percayalah, anda akan stop trading bila anda buat besar, lepas tu lebur. Lepas tu 3-4 bulan anda berhenti trade dulu. Pernah lalu tak benda macam ni? Fikirkan apa saya sebut. Itu lazim. Itu banyak sangat. Padahal sebelum tu dia letak tembak. Ada bulan jadi, ada sikit, ada tiba-tiba sekali tu jadi banyak. Lepas tu dia tiba-tiba tercompound. Dari compound jadi. Masalahnya mula-mula tu jadi. Dikeluarkan modal asal untuk mengatasi rugi. Betul? Betul. Ekon dia dah grow, lepas tu lebur. Masa tu dia stop. Lepas tu dia stop. Kalau itu jalan cerita yang pernah anda lalui, reset balik. Fikir balik. Apa yang sebenarnya anda buat? Sebab ini adalah satu yang berjangka, satu yang anda tak dapat cuma tengok dia sebagai satu yang berjangka pendek tau. Dia adalah something yang anda kena ada penetapan. Saya buat satu portfolio tu untuk apa? Anda buat anda punya modal ni, berapa agihan dia kepada ASB, tabung haji, whatever yang anda dah ada sekarang, dan tiap-tiap tahun berapa jumlah yang anda akan letak. Okay? Dan berapa, dan saya akan buat macam ni. Saya akan bahagikan retain income saya. Maksudnya dah tolak cukai, dah tolak apa semua ni, kepada dua kumpulan. 80% berat kepada aset tetap, 20% berat kepada untuk kegunaan trading. Roulette. Dan daripada sinilah barulah kita dapat merancang. Bila anda gunakan yang cerita bulan-bulan tu, anda sedang cerita mengenai pool account, satu pool amount yang kecil. Dia sama macam anda terima gaji bulan-bulan. Beza terima gaji bulan dan kalau anda menerima gaji tahun, maksudnya setahun sekali terima gaji. Kenapa orang tak bagi gaji setahun? Biasa. Kenapa ramai orang tak dapat diberi gaji setahun? Anda perasan tak benda ni? Kalau anda naik gaji, benda pertama yang anda fikir adalah anda nak berbelanja. Anda nak celebrate, anda nak belanja, anda akan nak beli barang baru, anda akan kumpul hutang baru. Basically, makin besar periuk dia, makin besar kerak dia. Simple. Kenapa orang tak diberi gaji tahunan? Sebab ramai orang tak dapat merancang. Apa kena-mengena dengan trading? Saya nak depo bang, segala-galanya. So, anda nak faham makna duit yang anda gunakan untuk trading. Benda tu lah mindset. Masalahnya benda tu dibawa dalam trading. Masalahnya benda tu juga berlaku dalam trading, kan? The same thing. Statistik semasa COVID-19 hari itu menunjukkan ramai keluarga kat Malaysia ni tak ada duit simpanan pun. RM1,000. Oh, sebab gaji. Tak kisah. Memang itu kenyataan dia. Memang itu kenyataan dia. So, kita ni sebagai orang yang berdagang, mengenali financial market, tak kisah anda technical sahaja ke, fundamental ke, sentiment or whatever system yang anda guna pakai, anda kenal dunia financial. Itu je. Okay?
Tapi kenal saja belum bermakna anda boleh buat duit kepada dia. Kalau itu berlaku, profesor ekonomi semuanya billionaire. Faham? Simple. Jadi apa yang perlu kita buat? Rancangkan modal anda. Ketahui, buat anda punya yearly budget, annual budget. Paling kurang. Kalau anda ada yang dah mula stable, then anda boleh buat 3 tahun ataupun 5 tahun. Bergantung kepada where you are dari sudut kewangan anda. Tetapkan masa yang anda ada untuk trading. Ramai kata, bang, saya seronok tengok abang punya update chart. Tapi saya nak buat tak dapat. Sebabnya kalau saya cuba buat, dia ambil masa 5-6 jam sehari. Saya tanya, anda tengok chart mana? H1. Kenapa tak buat H4? Faham? Kenapa tak buat H4? Saya akan updatekan chart harian H1 dan H4. H1 untuk mereka yang intraday. H4 untuk mereka yang swing dan tak ada masa. Apa masa yang sesuai untuk berapa banyak masa yang diperlukan untuk analisa? Simple. 2 jam ke atas adalah untuk mereka yang intraday. Maksud 2 jam ni, anda memang duduk 2 jam depan chart tu, analisa dan lain-lain. Bukan maksud saya trading. Trading tu anda tak perlu orang Kuching, orang Sarawak cakap melungak. Faham melungak? Melungak dia tengok chart. Trader tahan tau. Terutamanya bila tengah float. Dia tahan. Dia tahan tak bergerak depan chart 5-6 jam tu. Dia tahan. Pukul 12 pagi sedar-sedar dah subuh gajah dah. Boleh. Trader tahan. Tak faham kenapa. Tiup awan minda dan bentangkan senja. Kita tanya biasa saya walau masih duduk sini. 38. Di sinilah tentukan. Tak faham. Trader dia boleh duduk depan chart, tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Dia boleh tengok chart tu tanpa buat apa-apa 2 jam. Tak bergerak. Mata je kelap-kelip. Pernah buat? Pernah buat? Tak pernah buat, belum trader tu. Betul. Dia tak bergerak 2 jam. Teruk tu. 2 jam. Untung salah, rugi salah. Betul. Untung dah banyak ni. Price reverse sikit, dia tak bergerak. Dia tarik macam-macam benda, dia tarik dekat chart tu. Padahal teknik tu tak ada pun. Teknik tu dah okey dah. Dia tarik trend line, dia tarik, dia ambil, dia zoom in, zoom out, dia pergi tengok candlestick, time frame kecil, time frame besar. Untung banyak sangat. Salah pun salah. Trader tahan. Dia boleh duduk. Tak payah buat benda tu. Anda ada satu teknik, percaya kepada teknik tu dan gunakan dia. Yang macam tu maksudnya anda attach. The moment anda attach kepada posisi anda sedang gunakan position sizing yang tak kena. Simple je. Dia attach. Dia lekat kepada posisi. Sebab masa tu bukan anda trade. Hantu raya. Faham? Rupa macam anda, semua macam anda, tapi bukan anda. Faham? Hantu raya kita. Waktu tu, emosi anda sedang trade. Bukan anda. Kalau anda dah belajar satu teknik, percaya kepada dia. Semua kita pernah buat sendiri. Semua kita pernah buat. Di situlah kita belajar. Cikgu yang paling baik dalam sebenarnya adalah kesilapan diri. Itu cikgu paling baik. Masalahnya bila kita ulang kesilapan yang sama, kita buat benda sama, expect keputusan yang berbeza. Tu kerja gila. Faham? Anda buat benda yang sama, kesilapan yang sama untuk dapat result yang berbeza di masa depan.
Itu kerja gila. Itu kerja gila. Okey? Jadi ini adalah 3 elemen dalam diri kita yang anda perlu setkan even before anda depo. Buatkan benda ni. Nanti kita akan lihat kepada lebih detail. Yang kedua, baru kita cerita pasal the business side. Ni adalah the money, the time, dan kepada diri anda. Kepercayaan. 3 elemen dekat. Yang sebelah sini baru cerita the business side. Apa model pasaran market yang sesuai kepada dia? Apa dan berapa duit yang anda guna per plan, per transaction? Berapa cost of transaction kita? Sebab itu saya galakkan dan saya showkan Sunbi untuk tulis. Itulah yang kepercayaan punya ni. Itulah kepercayaan punya latihan tu. Kita tulis apa yang kita fikir mengenai trading. Apa kepercayaan kita. Tulis. Lepas tu anda baca balik. Saya dah bertahun buat dia. Sekali tahun 2011 dah 11 tahun, 12 tahun, masuk tahun ke-12 tahun depan. Tulis yang, dan saya pernah berhenti daripada buat dia 2 bulan. Saya berhenti buat dia. Saya start daripada bulan 12. Bulan 11. Sorry, bulan 11 bulan 12. Tahun 2011. Tiap-tiap minggu saya tulis yang latihan kepercayaan ni. Saya stop 2014. 2014 bulan 2 bulan ni saya tak buat. Bulan 7 dan bulan 8. 2 bulan ni saya tak buat. Langsung. Masa yang ini saya buat dia tiap-tiap minggu. Sampai sekarang. Cuma ada gap dia 2014. Masa tu, bulan 7, bulan 8 tu, 2014, anda tengok dekat chart. Sampai tak? Tak sampai je. Tak sampai. Sampai. Adalah dekat sini. 2014. Adalah dekat sini 7 bulan 8. Waktu sini. Dekat sini. Kawasan sini. Kawasan sini. Macam mana saya nak zoom in. Waktu ni. 14 bulan 7. Bulan 7. Sini. 7 dan bulan 8. Kawasan sini. Okey, waktu sini Waktu dekat kawasan sini. Waktu tu kita ada punya strength waktu tu. Waktu tu something berkenaan dengan apa? Waktu tu basically waktu tu tengah profit. Waktu tu lah trade dan kita apa saja
profit. TP, hit TP, tekan TP, tekan. Waktu tu, entah jadi tekan semua profit. Waktu tu, dunia lupa. Ya, lupa. Kata silap saya adalah berkenaan dengan pergerakan US. Euro JPY, kita trade yang tu waktu tu, Euro. Bulan 8. Waktu tu kat sini. Euro lah, Euro besar sikit, sama lah. 2007, 2008. Saya nak cerita kepada anda mistake saya. Mistake saya 2007, 2008. Bulan 7 kat sini lah. Waktu ni. Dan 8. Waktu ni. Pergerakan ni. Pergerakan ini. Ini weekly chart tau. Yang ini. Tekan apa juga waktu tu dollar dynamic. Dia ngam retracement sampai 100 satu pip je. Yang pergerakan satu pip EJ pun kena ngam dollar dynamic. Orang lain pada waktu tu tengah cari cara untuk nak short US dollar waktu sini sebab dia sampai kawasan support weekly. Saya tengah cari cara untuk nak orang lain nak long euro US dollar, saya nak short euro US dollar ni. Okay, waktu tu apa tak jadi? Saya tak ingat, ada something berkenaan dengan Fed punya ni, saya tak ingat Tapi the thing is, waktu itu kita tekan apa juga jadi. Waktu tu lah Pada waktu tu lupa semua benda. Alamak, ada klik-klik bunyi apa tu? Ya, ada bunyi. Tak apa Johor. Sekarang ni ada bunyi balik. Dekat saya ni tak ada tau. Dekat saya ni clear tadi. Sunbi. Clear. Video dia pun jalan. Kita teruskan Saya tinggalkan buat yang latihan. Apa yang jadi? Itulah tak ada bunyi pun. Okey. Continue. Okey. Saya tinggalkan 2 bulan. Okey. Minggu kelima tu kita dah profit. 4 minggu berturut-turut intraday. Saya scalper tau. Saya scalper dan ada saya scalp macam ni. Saya akan swing core position, satu core position, dan apabila kita hit 50%, saya dah cerita benda ni kan, Kimi. Bila hit 50%, kita keluar separuh daripada posisi asal. Yang separuh tu, 20% daripada dia, saya gunakan untuk kaedah bullet method. Saya scalp ataupun intraday harian. Kalau ada guna helikopter tu, beli waktu tu kali. Waalaikumsalam. Tapi tak ada guna. Saya pernah ceritakan macam mana saya bahagikan duit ni kan. Okay. The thing is, saya mula keluar daripada kaedah ini. Wassalam. Saya mula keluar daripada kaedah ini. Saya ambil duit core daripada duit asal. Mistake yang sama. Sebelum tu kita untung.
sekali kau rugi, market mula sideways. Yang tadi tu dan market mula sideways di sini. Market mula bergerak sideways. Bila market sideways tu, kena start. Dollar dynamic dah tak jadi. Kita pun mula keluar lah. Kita mula keluar daripada yang kita jaga tu. Ada cerita Vince, daripada swing yang 50% Fibonacci, third leg, keuntungan daripada 50% tu, 20% goes back into ni, another 50% letak balik dalam portfolio. Yang another 50% remaining biar jalan dan kita letak. Pengurusan biasa, cuma duit mana nak guna. Dan saya tinggalkan. Start minggu ke-5, 6, 7, minggu ke-6 okey sikit, break even, 7, 8. Whatever I made before that, habis. Termasuk core kita. Termasuk duit modal. Termasuk duit modal asal. Dan market yang tengah trading, saya loss. Sepatutnya market trending itu adalah buat duit. Saya loss bukan dekat swing. Saya loss dekat bulat ni. Kan? Kita duk sell. Lepas tu dia naik, kita tiba-tiba pula tak ikut plan dah. Kita buy. Ada hari kita tekan buy, dia jadi sell. Ada tekan sell, jadi buy. Pernah lalu benda macam tu. Kita dah tak ada plan dah. Kita buka chart dan kita paksa diri tengok candle. Kita tengok. Padahal sistem saya tak pakai candle pun. Bulan 8, hujung bulan 8 tu, saya berhenti trade. Tahun 2014. Bulan 9, saya restart balik dengan benda ni. Saya restart balik. Bulan 8 hujung tu, saya stop. Saya stop. Tak skap harian. Saya stop. 2000... Sorry. Pada bulan 9 minggu kedua baru saya straight balik. Itu pun selepas saya buat benda ni. Saya tengok balik apa juga yang saya buat dalam 4 minggu last ni. Semua kartun. Semua kartun. Bukan, tak ada teknik. Trade entah mana masuk. Tak ada plan, buka dan kita cuba dan kita fikir losses. Anda fikir losses, Anda sedang buat benda mengarut, iaitu recovery. Tadi dah loss 300, aku nak cover 300. Tadi dah loss 1,500, aku nak cover 1,500. Lepas tu baru kita tengok kepada nak buat profit. Dah cover. Kalau anda bertrade dan berfikir kepada posisi sebelum, itu bukan trading. Itu bukan trading. Reason anda entry bukannya disebabkan oleh teknik anda, setup anda. The reason anda entry adalah untuk recover loss anda tadi. Dan automatic anda masuk market kepada negatif. Dia buat benda ni, Liv. Yang akan keep us on track adalah paper secebis tu. Seriously. Anda akan dapati when anda tengah down, anda tengah something yang anda violate ke, anda kerugian ke, stop dulu. Apa nak buat? Jangan kira yang rugi tu. Tulis yang penetapan kepercayaan ni balik. Selagi ada benda recovery duit dalam sini, saya percaya bahawa kerugian saya dalam trading sebelum ni akan diganti balik apabila saya trade nanti. Selagi ada perkataan recovery dalam kepercayaan tu, selagi tu anda masuk market dalam keadaan emosi. Simple, bukan anda trade.
Satu, trading is not about teknik. Teknik adalah benda berulang. Teknik apa yang bagus? Semua bagus. Hantu ayah. Teknik apa yang bagus? Semua bagus. Sebab teknik tak akan menentukan anda mencapai objektif portfolio anda. Yang menentukan anda mencapai objektif portfolio anda bukan teknik. Even teknik 80%, 90%, winning rate, anda boleh stop out. Even bila anda enter 20 kali, 19 kali TP, yang satu SL ni, semua ni hilang. Pernah berlaku tak? 19 kali dia hit profit, tekan. Tidur, pecah mata sebelah, tekan. Tak tidur, tekan bini punya akaun. Untung. Satu kali float, habis semua. Sebab anda sedang cuba trade market. Anda tak trade market. Yang trade market tu teknik anda. Anda trade teknik anda, bukan trade market. Itu yang anda kena faham. Trading is about employing a technique untuk membaca dan mencari ruang set up dengan risk reward yang sesuai kepada pasaran. Itu trading. The moment anda trade market, anda bukan trading. Bawa si ni datang. Zaf. Kimi, mana Kimi? Alif. Minggu ni bawa si Zaf tu. Kita discuss betul-betul. Itu dia. Dia bukannya pasal teknik. Teknik apa-apa teknik semua bagus. Yang ini yang orang lacking. Ramai orang lacking benda ni. Satu, bila kita cerita 3711 kan, ramai orang tanya 3711. Hatta tak ada seorang pun yang bertanya kepada saya ni. Padahal buku saya pernah cerita saya buat buku tapi tak terbitkan sebab dia terlalu banyak. 3711 ni, buku tu kesemuanya kalau yang bertulis semuanya saya ambil nombor 1 sampai 10 lah, tak nak sebut berapa page dia. Okey, katalah dia ada 10 page. Katalah contoh saja. Orang discuss kita makan-makan, betul tak? Saya lapar. Okey. Mengenai 3711 ni 3 page je. 3 page je. Lain-lain of course banyak gambar dia lah. Okey. Tetapi another 7 page adalah mengenai belief, objektif, position, sizing model. 7 page. Teknik cuma ni je. 3 page. 1 minit lagi. Kita baru slide nombor berapa ni? 3. Alamak. Okay, tak apa. Ini intro dulu. Okay. So, elemen paling penting adalah anda. So, buat benda ni. Tolong buat benda ni. Seperti saya ceritakan tadi, saya sendiri off track bila saya tak buat benda ni. Buat benda ni. Kalau anda tanya saya, paling penting dalam apa yang saya kongsikan kepada kita semua adalah dokumen ini. Seriously, apa juga teknik anda pakai semua bagus. Anda kata macam tu bagus, pakai kena kepada anda. Semua nak tahu nak masuk market. Tu kadang-kadang frust tau. Sebab orang nak tahu pasal stokastik, Fibo time ni, tapi tak ramai yang minat pasal
Macam mana Alif boleh buat prop trading? Masuk market. Teknik mengurus akaun. Betul tak Alif? Dia bukan buka satu akaun dan ada yang ditidurkan apa, kenapa, dan ada sebab-sebab dia, dan risk reward. Nothing to do with teknik. Teknik cuma benda berulang. Betul, betul, tak betul, next. Itu je. Bila the moment orang tu kata dia trade market, lari daripada dia. Bila orang tu kata dia pandai trade, lari daripada dia. Yang trade tu teknik dia. Boleh? Okey? Ambil dokumen ni, tolong buat yang ni, 20 ke 30, buat dia setiap minggu. Untuk bulan pertama. Buat dia. Tulis apa juga kejadian anda kepada trading, apa yang anda perolehi setakat ini. Okey? Kita berhenti sekejap. Selepas ni kita akan buat analisa pasaran, melihat kepada pasaran semasa bersama dengan Azmi. Kita berhenti sekejap. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.